الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati pengurusi dan pengacara majlis, hadirin imam-imam yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada pagi yang ceria ini 20 hari bulan 1 24 kita dapat bersama dalam majlis tazkirah ringkas di bawah tajuk sempena dengan ayat yang dibaca oleh Al-Fadhil Tuan Imam tadi, iaitulah ayat yang menarik untuk kita hayati, untuk kita amalkan, iaitulah ayat surah awal surah Ali Imran. Tuan-tuan yang ada Quran, tengok ayat yang ke-8 dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau takkan dalam hati kami ini, engkau pesulkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk. La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita satu doa, yang doa ini sangat menarik dan doa ini sangat diperlukan oleh kita semua di zaman mana-mana pun sangat perlu. Sebab apa? Sebab kita sekarang ni berada dalam suasana yang kita tidak tahu, dia panggil kekeliruan, kecelaruan tu banyak. Maka bila kita sekarang ni berada atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita minta supaya hidayah itu kekal, tidak lari daripada landasan, tidak lari daripada jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tajuk yang kita bincang di sini iaitulah tentang al-ukhuwah wal mawaddah. Ukhuwah mana persaudaraan. Jadi kita anggap sebagai perjumpaan kita ini di atas dasar ukhuwah, persaudaraan, dan juga mawaddah di atas dasar kasih sayang. Kenapa tajuk ini besar? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara agenda yang awal dilakukan setelah Nabi kita berhijrah ke Madinah, iaitu dia panggil al-ikha. Al-ikha ni mana? Mempersaudarakan orang muhajirin yang mari daripada Mekah, yang tak ada harta, tak tinggal apa-apa kecuali bawa diri, bawa pakaian pun ada yang selai sepinggan kata orang. Maka di sana dipertautkan hati mereka, dipersaudarakan mereka dengan sahabat-sahabat dari kalangan Ansar. Jadi disitulah duduknya dipanggil al-ukhuwatu fillah, persaudaraan. Kita bersaudara kerana Allah. Dalam surah Al-Hujurat, suratul Hujurat ayat 10, Allah SWT nyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara.
Orang mukmin bersaudara. Mana kalau kita sama kita, dia mengatasi batasan keturunan, geografi negara tidak dikira. Yang pentingnya kalau dia orang beriman, itu dikira saudara kita, tak kira bangsa apa. Ini di antara sebab hikmah Allah Ta'ala syariatkan haji. Pasal apa kita kena pergi haji? Sekali seumur hidup kena pergi. Jadi alhamdulillah untuk tahun ni, tahun 2024 ni, 1445, saya dapat maklum semalam bahawa orang-orang yang telah dipilih untuk pergi haji tahun ni, nama-nama mereka telah ada dalam portal tabung haji. Dia panggil TH Tijari, boleh cek di sana. Dan 2 hari ni, 3 hari tabung haji buat haji di apa ni, hotel tabung haji Movenpick tu, supaya tuan-tuan boleh pergi pilih. Kalau nak haji biasa, nak masuk package boleh masuk, boleh pilih. Ada 25 package yang diluluskan, kotak apa ni, lesen haji, boleh kita pilih. Pergi sini siapa ustaz pembimbing, ni siapa, jadi boleh jumpa. Yang kita naknya duduk di innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin itu bersaudara. Di mana saudara dia? Kita duduk di kampung kita nampak saudara kita, adik-adik kita ni, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita. Tapi bila kita keluar negara, pergi haji, macam-macam negara. Tak? Kita tengok dalam TV, ni muka-muka lagu ni, muka-muka orang Islam. Tak? Muka Cina ke, muka Rusia ke, muka orang putih ke. Macam mana tidak orang Islam sudah sampai Mekah pakai ihram sekalinya kita. Duk bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sambung. Nak suruh bagi semangat haji sikit ni. Nah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Naik bulu roma ya. Bunyi talbiyah ni berasal kak yang kita dengan haji, insya-Allah. Yang dah pergi haji, yang tak pergi haji pun insya-Allah bersemangat nak pergi haji. Yang belum daftar haji, sila daftar dengan tabung haji. Sebab ada orang tanya, ustaz, kalau kita daftar sekarang pun bukan boleh pergi haji sekarang. Ada yang daftar tahun 24 ni boleh haji tahun 100, 2100. Dia duk tengok dengan umur dia sekarang ni sudah 50. Dia kata umur 150 tahun tak pergi haji dah dia. Anak bergurau. Saya kata tuan-tuan dan puan-puan, daftarlah naik haji. Dia kata tak usah kira berapa ratus tahun lagi. Sekurang-kurangnya kita sudah mendaftar nak naik haji. Anda kata kita mati, masuk dalam kubur, malaikat mari tanya. Dia kata ni rumah siapa? Rumah saya. Ni kebun siapa? Saya punya. Ni kereta siapa banyak ni? Saya punya. Nanti dia tanya ni haji tak pergi lagi ni, mana duit kau? Nak jawab macam mana? Sekurang-kurangnya tuan-tuan boleh angkat surat tabung haji. Dah daftar, kota tak dapat. Agak-agak lepas ke tak lepas? Ada orang tanya, boleh lepas tak? Kata insya-Allah kita ada hujah bahawa kita telah mendaftar, cuma belum sampai masa lagi, belum diseru, belum dipanggil. Jadi ada orang kata tak sampai seru. Nak sampai seru macam mana? Daftar pun tidak. Ini masalah kita ni. Jangan buat main-main. Jadi tuan-tuan jangan pandang mudah. Jangan rasa orang panggil tak ada masalah tak pergi haji pun. Haji boleh tangguh. Haji boleh tangguh dalam fiqh Syafi'i, tapi ada SOP, ada syarat dia. Kena berazam nak pergi, kena ada cita-cita, kena ada semangat, kena ada dia punya yang syarat yang paling teruk sekali yang saya jumpa. Dia kata kena jamin 5 tahun lagi awak nak pergi haji, awak sihat masa tu. Ni kita boleh jawab. Siapa dia boleh bagi jamin ni? Bahawa kita ada atas hantar surat sama malaikat maut bahawa 5 tahun lagi kita hidup sihat walafiat, boleh? Tak boleh nak jamin. Maka di situlah bermula, di situ kita kena segerakan pendaftaran. Adapun kota terpulang kepada pihak jemputan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi bila kita duduk di innamal mu'minuna ikhwatun, orang Islam itu bersaudara. Nak tengok saudara kita di mana tuan-tuan kita nak tengok? Kita berkumpul di haji. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang ni zaman kita hari ni, zaman handphone ni, zaman dia panggil Google Translate ni, payuh kita kadang-kadang. Mari orang Cina ada sebelah, dia tegur kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ni hao ma,
kita pun pakai alhamdulillah gitu, sudah tak tahu apa. Dia pun tanya. Dia tanya negara. Negara mana? Kita kata Malaysia. Oh, Malaysia. Bunyi Malaysia tu cari dulu kan. Cari translate. Duk cakap ni, dia cakap Cina tubik bahasa Melayu, kita cakap pula tubik keluar. Jadi akhir kali tak baca Quran, kita duduk main layar orang Cina, duduk main Google Translate. Yang pentingnya dia nak berukhuwah dengan kita. Hak mahalnya dia nak berukhuwah, dia nak tanya khabar, dia nak tanya kita mari mana. Kalau toke-toke ahli bisnes dia pula tanya mu meniaga apa, kita tidak salah sebenarnya tuan-tuan. Liyashhadu manafi'alahum, pergi di sana Allah Taala nak beri pada kita menyaksikan manfaat. Pasal itulah ulama tafsir kata manfaatud dunyawi wal ukhrawi. Dua-dua dapat manfaat. Manfaat dunia kecil. Kita boleh kenal kawan, boleh tahu kita ni ramai, boleh tahu. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak tahu siapa yang betul-betul berukhuwah dengan kita kecuali setelah kita bermusafir, setelah kita bersahabat, setelah kita dapat kesusahan, siapa yang bantu kita, siapa tolong kita, tak tahu. Apa yang dibaca oleh imam-imam sekarang lah, sudah 100 hari lebih dah kita ni umat Islam di Gaza diganyang oleh Yahudi, diganyang oleh puak-puak Yahudi, puak-puak Zionis yang jahat. Jadi kita rasa macam mana bila kita pergi sebuah masjid, imam langsung tak sebut Palestin. Setengah semua tu terasa hati dia, apa imam ni tak ada langsung kepekaan. Waktu baca kunut pun tak sebut Palestin, waktu doa pun tak sebut Palestin. Seolah-olah ukhuwah kita dengan Palestin, dengan apa ni, ahli Syam ni, orang-orang yang diberi berkati linuriyahu min ayatina ni, apa ni, barakna haulahu, Allah Taala kami berkati bumi di sekitar Al-Quds, Baitul Maqdis itu diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kita tak terasa apa-apa. Maka kita mengatakan itulah yang dikatakan ukhuwah itu sangat penting dalam kehidupan kita sekarang ni. Maka dalam ayat Al-Hujurat ini Allah kata fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sekiranya berlaku pertelingkahan, berlaku khilaf, berlaku tidak ada kesatuan di antara umat Islam, fa aslihu, yang pertama sekali damaikan. Maknanya yang pertama sekali Allah letak dalam ayat ini damai. Tuhan tak suruh kata bagi perang, tidak. Dan gitulah yang dibuat oleh khalifah-khalifah Islam di awal. Zaman pemerintah Sayyidina Ali di antara zaman yang agak gawat. Sebab apa gawat? Kerana yang bangkit menentang Sayyidina Ali orang-orang Islam yang hafal Quran, ada tanda di dahi, kesan sujud yang begitu lama. Dia panggil golongan Khawarij. Khawarij ni golongan yang bangun menentang Sayyidina Ali bersenjata. Bukan lawan mulut, lawan bersenjata. Kalau lawan demokrasi kita kata lain macam tak. Ni lawan silah. Tapi Ali radhiyallahu anhu mengajar kepada kita, Sayyidina Ali tak putuskan ukhuwah. Dia kata ikhwanuna baghaw alaina. Ikhwanuna baghaw alaina, saudara-saudara kita tapi menentang kita. Saudara-saudara kita seagama, seakidah, tapi baghaw alaina, mereka memberontak pada kita. Itu kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka para jemaah sekalian, bagaimana sekarang kita cuba nak merealisasikan dalam hidup kita ni sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimanakah hak-hak hukukul ukhuwah, hak persaudaraan itu kita nak mantapkan macam mana? Ada beberapa tip yang dapat saya kumpulkan, insya-Allah sama-sama kita sebut dalam tazkirah ringkas kita ni biiznillahi azza wa jalla. Yang pertama, tuan-tuan yang boleh menulis tulis, yang tak boleh menulis tolong ingat. Yang pertama dia panggil ke arah melaksanakan, merealisasikan hak ukhuwah. Yang pertama al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita kena sayang saudara kita ni kerana Allah. Kalau kita tak suka dengan dia pun kerana Allah. Tapi berbezalah. Kita sayang kerana Allah. Sebab apa mu sayang kepada orang ni? Sebab dia sayang kepada Allah, sebab dia beriman kepada Allah, sebab dia mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mesti kita kena sayang.
Tapi ada di kalangan ikhwanuna, saudara kita juga, setengah-setengah tu keluarga kita juga, darah daging kita, tapi dia ada masalah. Maka kalau kita nak marah, al-bughdhu fillah, kita nak marah kerana macam mana kita marah? Kita bukan marah kepada dia sebagai seorang muslim, kita marah kepada perangai dia yang tak baik. Mana kita kata aku sayang padamu kecuali perangaimu tak baik, tak solat. Kalau yang wanita tak tutup aurat, kita kata aku sayang kepada awak tapi bab tutup aurat no. Mari pula dalam bab keuangan muamalat, kita ajak dia, kita kempen dia, kita orang panggil pujuk dia supaya tinggalkan muamalat-muamalat yang berunsur riba. Dia tak mau juga. Kita kata aku denganmu adik-beradik bersaudara, tapi muamalat kamu dalam bab riba no. Kita tidak suka di situ kerana perbuatan itu dosa besar. Maknanya kita kena ambil juz'i. Matematik kita 10 tolak 1 9. 10 tolak 1 9. Betul tak? Itu matematik yang betul. Kita ukhuwah, tapi ada satu masalah. Sebut masalah itu sudah. Ni tidak manusia sekarang ni dia hilang matematik 10 tolak 1 kosong. Saya dulu kawan ke dia, sekarang ni saya tak kawan dah sebab ukhuwah kita dah putus. Sebab apa? Sebab sekian-sekian benda kecil yang putus, kita kata itu satu benda yang cukup berbahaya. Dalam hadis yang besar, hadis ini hadis sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. 7 golongan yang layak duduk di bawah bayangan pada hari kiamat yang tidak ada bayangan padanya. Contoh, bayangkan kita keluar daripada kubur, yakhrujuna minal ajdasi sira'a, keluar daripada kubur dalam keadaan cepat, macam kelkatu keluar daripada sarang, macam belalang keluar daripada sarang. Orang keluar daripada kubur laju. Jadi di antara peringkat keluar daripada kubur ini, kita akan duduk di bawah terik matahari yang cukup dahsyat. Ada riwayat kata matahari qadral mil, sekadar 1 mil dengan kepala. 1 mil ni ulama tafsir kata, ulama hadis kata sama ada satu batu. Ni matahari yang ada atas kepala kita sekarang berapa ribu batu. Tak ada ahli sains ni. Tak ingat, tak pernah dengar. Dia kata ustaz kita tak pernah kira, jauh sangat dah. Yang pentingnya berkali juta-juta batu, jauh jarak kepala kita. Panas ke tak panas? Kalau musim panas, panas. Ini qadral mil, sekadar sebatu. Ada sebahagian ulama hadis kata bukan mil tu batu, mil sekadar batang celok mata. Celok mata hak kita ada celok tu mungkin sejikal. Matahari atas kepala, macam mana nak buat? Macam mana kita nak menyelamat? Maka dalam hadis ini Nabi SAW senaraikan 7 golongan yang layak duduk di bawah bayangan, iaitu salah satu daripadanya warajulani tahabba fillah, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. Orang yang berkasih sayang kerana Allah, dia tak fikir duit, dia tak fikir susah, dia fikir dia nak bantu, dia fikir nak tolong, dia nak nyatakan kasih sayang. Kita kata itulah sahabat-sahabat. Walaupun apa yang terjadi, tetapi kasih sayang itu lebih utama orang yang beriman. Banyak lagi sebenarnya. Ada orang tanya 7 ni ya ke ustaz? Orang yang boleh duduk di bawah bayangan, kata bukan 7. Yang 7 ni Nabi sebut 7 sab'atun. Ada lagi hadis lain. Di antara hadis lain yang tuan-tuan kena tanda supaya semangat tu mari, iaitulah hadis al-infaq, sedekah. Sebab Nabi kita salah sebut dalam hadis, setiap orang itu tahta zilli sadaqatihi yaumul qiyamah, setiap orang akan duduk di bawah bayangan sedekah dia pada hari kiamat. Bayangan apa? Bayangan sedekah. Banyak kita rasa takut tak takut ke panas hari kiamat? Takut. Tebal mana dah kita punya payung ataupun kemah yang kita nak berteduh hari kiamat? Tebal ke tak kecil? Dia kata tak tebal mana ustaz? Sekali pergi tabung masjid, tabung surau kita setiap kali mari RM1. RM1 kalau pergi 5 kali baru RM5. Agak-agak kalau beli payung harga RM5, tebal ke kecil? Dia kata setiap hari bukannya dah.
Kita tengok kepada akaun kita, makin tebal akaun, makin banyak kita masuk. Kita kata alhamdulillah tuan-tuan, tahta zilli sadaqati yaumil qiyamah. Orang itu duduk di bawah bayangan. Al-Imam Ibn Sakhawi wala Ibn Hajar, dia tulis sebuah kitab, dia kumpul hadis-hadis tahta zilali arsyir rahman. Dua orang yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Itu kata tahta zilali arsyir rahman tu kitab guru kita Syekh Atiyah rahimahullah taala, ada kitab dia, nama dia tahta zilali arsyir rahman, di bawah bayangan aras pada hari kiamat. Baik, itu yang pertama. Yang pentingnya kita nak para jemaah sekalian, al-hubbu wal bughdu kana Allah taala. Sayang, marah kana Allah. Satu hari seorang hamba Allah taala ini berjalan nak pergi ziarah sahabat dia, nak pergi ziarah kawan dia. Allah hantar mari seorang malaikat. Kita nak kata apa malaikat ni? Mana pakar-pakar bahasa sini? Seorang ke satu malaikat? Nak kata macam mana? Malaikat ni seorang ke satu? Kalau jin seekor tak? Seekor jin. Malaikat nak kata apa? Jangan kata malaikat ada ekor, tak ada ekor. Kita pun tak pernah tengok dia. Yang kita tahu, kita beriman pada Allah SWT. Malaikat. Kita kata Allah hantar mari satu malaikat duduk tepi jalan. Tapi malaikat rupa manusia. Kalau rupa malaikat, mati kawan tu. Malaikat tanya, saudara, ila aina turid, engkau nak gimana ni? Dia kata, uridu akhalli fi hadzal qaryah, aku nak pergi ziarah sahabat aku di kampus berah. Malaikat tanya lagi, hal alaihi min laka alaihi min ni'matin, mu ada nikmat ke, ada jasa dia ke? Mungkin orang ni orang pernah tolong kita, orang pernah bantu kita, orang pernah bagi pertolongan apa-apa. Dia kata, la, ghaira anni ahbabtuhu fillah. Ini jawapan dia. Tak ada apa-apa, tapi aku sayang dia kerana Allah. Dia saudara aku, dia sahabat aku, dia kawan aku, dia member aku sayang pada dia kerana Allah Ta'ala. Malaikat pun memperkenalkan diri. Dia kata, saudara, fa inni rasulullah ilaik, aku ni utusan Allah mari tanya kamu. Mana aku ni malaikat, bukan orang. Jangan duduk, jangan salah faham, saya ni malaikat, bukan orang. Qad ahabbaka, Allah SWT sampaikan, aku sampaikan kepada kamu daripada Allah Azza wa Jalla, bahawa Allah sayang kepada kamu. Kenapa? Kama ahbabtahu fi, kerana kamu sayang pada saudara kamu kerana Allah. Ini para jemaah sekalian besarnya, sampai malaikat mari, diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat datang untuk apa? Untuk menyatakan bahawa orang yang berkasih sayang kerana Allah, Allah Ta'ala nyatakan ahabbakallah, Allah Ta'ala sayang kerana dia semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, kita sayang pada saudara kita, biarkan Allah. Dia sakit ke, dia demam ke, kita ada dalam rekod. Pasal itulah hari ni orang duk kempen, kempen solat berjamaah seperti solat Jumaat. Nah, kita pun sokong kempen, biar orang mari ramai-ramai. Tapi ada pula orang tegur, dia kata, ustaz nak pergi solat Jumaat macam mana, solat subuh macam mana, waktu kerja imam baca panjang. Pandai. Ada belakang alasan dia tu. Alasan tak pergi masjid sebab imam baca panjang. Kalau imam baca pendek, kau pergi tidak? Nah, kita kata imam baca wal asri dengan inna ataina, pergi ke tak pergi? Kalau kata pergi, kita tukar format. Untuk musim ini, musim sejuk ni kan, subuh lambat, kita tukar. Saya tengok tadi surau ni cepat. Dah, berapa minit dah? 10 minit. Kalau biar hari lama, hari musim subuh awal 15 minit. Ada setengah tu bila dia tukar musim panas kan subuh awal, boleh kita buat 15 lah. Musim sejuk dia panggil ada musim. Pak kita sini mungkin musim panas, musim sejuk, musim hujan, musim tahu, musim tengkujuh. Baik, yang pentingnya para jemaah sekalian, kita mesti ada ukhuwah kita kerana Allah SWT. Kita camping lah, solat subuh ke solat 5 waktu seperti solat Jumaat, kita kata alhamdulillah. Cuma ada juga orang takwil, dia kata memanglah ustaz, solat subuh macam solat Jumaat, kalau solat zuhur macam Jumaat tak jadi. Apa hujah dia tadi? Nampak tak nampak? Nampak tidak? Sebab Jumaat dengan subuh sama-sama 2 rakaat.
Lepas Zuhur tak boleh lagi imam kempen solat subuh macam Jumaat. Kalau solat Zuhur macam Jumaat tak sah kecuali agama musafir. Tak pergi juga masjid. Ni dia punya putar belik tak mau pergi masjid ni, lawyer macam-macam. Sekarang ni kita nak kempen lain pula dah. Solat Zuhur ramai macam solat Jumaat. Baru tak apa. Kalau solat Zuhur macam Jumaat dia kata tak sah. Betul ke dia tu? Betul tak betul? Mana boleh solat Zuhur dengan Jumaat? 2 rakaat dengan 4 tak sama. Akhir kali dia pun tak pergi juga. Kita kata macam-macam dia punya hujah. Kita kata tak sadar cari pelik lah hujah pula. Baiklah, itu yang pertama para jemaah sekalian. Kita kena letak mahabbah, kasih sayang kita kerana Allah Azza wa Jalla, dan kita pergi kepada dia panggil yang seterusnya. Hak yang kedua, tak ada hak yang kedua yang kita kena jaga ukhuwah, iaitulah jangan ada dalam perasaan hati kita ni ghillan, benci pada orang beriman. Jangan ada dalam hati kita ni perasaan benci pada orang beriman, dan tidak ada hasad sama-sama kita, tidak ada hiqdan, tidak ada sakit hati. Tiga ni nampak sama tapi berbeza. Dia panggil, Allah SWT sebut jangan kita benci. Tulis doa ni dalam suratul Hasyri, tuan-tuan ada suratul Hasyri ayat 10. Di antara doa yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat ini tanda dah. Suratul Hasyri ayat 10. Ayat ni kita jadikan doa. Doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami beriman. Siapa dia? Semua orang dulu pada kita. Orang itu dapat masuk dalam pakej doa kita. Ramai lah Ustaz. Alhamdulillah ramai. Tuan-tuan jangan lupa, kita juga akan jadi orang dahulu. Dahulu kepada siapa? Dahulu kepada anak kita, dahulu pada cucu-cucu kita. Mereka datang kemudian, dia pula doakan kita. Sebab itulah kata orang, kata di para ulama, siapa yang doa Allahumma ufilli wali walidayya, jangan lupa akhir doa kita walil muslimina wal muslimat, dan kepada semua orang Islam, musliminya muslimatnya. Bila kita doa kepada semua, berjuta bilangan orang Islam masuk dalam doa kita. Allah ramah tu tak? Ya. Sekarang ni waktu kita doa, nanti orang lain doa lil mu'minin wal mu'minat, kita juga masuk. Kita kata itulah indahnya Islam. Semua ajaran dia berbentuk doa, kata-kata dia berbentuk doa. Untuk belajar, ada sebuah buku yang saya terjemah, nama dia Perisai Muslim. Perisai Muslim ni dapat dah buku ni, dah ada. Dia kata ada dah, tak baca lagi. Itu masalah kita. Ataupun belum ada lagi, insya-Allah kalau belum ada saya bagi kepada Ustaz Hanafi, boleh Ustaz Zul, nanti dia share dalam grup masjid kita ni. Insya-Allah tuan-tuan boleh ambil PDF ni, letak dalam handphone, bila-bila masa je. Kita nak pergi ziarah orang sakit contohnya, sahabat aku sakit, tekan dalam tu cari ziarah orang sakit, keluar. Kita nak pergi, biar kita pergi ziarah orang sakit, ada dua manfaat. Manfaat yang pertama, kita mengembirakan sahabat kita tu bila kita pergi ziarah. Suka orang sakit, orang ziarah dia. Jangan duk main ziarah kat Facebook ya. Allah, tengok orang sakit semua tulis belakang. Semoga sihat, semoga sembuh, semoga dipermudahkan urusan oleh Allah Ta'ala. Dipermudahkan urusannya kalau benda payah. Kalau orang sakit, semoga Allah Ta'ala sembuhkan. Kita kadang-kadang doa ni kita pakai copy paste, CMP budak-budak kata sekali. Orang kata dipermudahkan, kita permudahkan urusan belakang. Mudah apa? Jadi ada tempat doa, pasal itulah format doa berbeza di antara takziah dengan tahniah. Tak sama. Orang kahwin kita kata barakallahu lakum. Itu dia panggil tahniah. Orang mati kita kata ghafarallahu laka. Itu dia panggil takziah. Jadi berbeza di antara tahniah dengan takziah. Jadi kita kena apa? Baik, saya balik pada doa kita ni, tak habis lagi. Wala taj'al fi qulubina. Ini tanda tuan-tuan. Buka dah. Ambil dah doa ni. Ayat 10 suratul Hasyr.
wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan kau jadikan dalam hati kami ini ghillan, benci kepada orang beriman. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita bimbang warna-warni hidupan kita hari ini, mudah benci pada orang beriman, sayang kepada orang yang non muslim. Sekarang ni nak kata orang kafir tak boleh, kita kena kata non muslim. Dia panggil order baru dunia ni. Tak, kena tukar dah format. Apa main kafir-kafir ni? Non muslim, ya non muslim boleh. Kita kata apa? Jadi ada kalanya kita benci orang beriman, tapi kita sayang pada orang kafir. Tuan-tuan kena ingat, dalam hidup kita ni ada sedemikian. Maka ghil ni benci sangat-sangat, bahaya. Tapi kalau itu yang pertama, Rabbana innaka raufur rahim, ini sangat penting. Karena itulah Nabi kita SAW sebut tadi, kita jangan ada ghil, jangan benci pada orang beriman, kita jangan ada hasad, dan kita juga jangan ada hiqd. Hasad dengan hiqd ni lebih kurang ya. Hasad mana kita nak, dia beza di antara hasad ni. Hasad mana kita nak orang tu ada nikmat, biar hilang nikmat pada dia. Itu hasad nama dia. Oi, saya bukan nak hilang nikmat dia ustaz, tapi saya tengok dia ni orang kaya, orangnya infak. Kaya, kuat dia punya infak, sedekah sana sedekah sini. Tak boleh dengar orang-orang susah. Mari orang di Palestin kena bom, duit dia berjalan. Semalam saya tengok ada satu video, dia kata kita tangguhkan pergi haji tahun ni sebab kita nak pergi duit bantu kana Palestin. Kita kata dua perkara yang berbeza. Dua perkara berbeza. Palestin kita derma, dan bukannya boleh selesai pun kalau tak pergi haji. Kalau anda kata tak pergi haji tahun ni, selesai Palestin. Saya pun rela tak pergi haji. Tapi pada isu Palestin ni, isu Palestin dengan Zionis ni sudah berapa puluh tahun dah kita. Sudah lebih daripada 60 tahun dah. Jadi sekejap dia pasang surut, kejap dia lawan, kejap dia senyap. Bila dia senyap, ramai orang masuk Palestin pergi ziarah. Kita kata tak boleh, kita nak gugurkan. Yang boleh gugurkan haji sekejap 2 tahun Covid. Covid ni hebat ke tak hebat dia? Covid hebat ke tidak? Kau tuan-tuan dengar Covid takut lah kau? Memang kita takut main Covid ni, siapa dia tak takut dah. Hebat tak hebat dia? Ada satu khutbah yang dibaca oleh Syekh Arab, saya tak ingat nama apa Syekh. Tajuk dia yang pelik, dia kata syukran corona. Kan corona ni nama virus dia corona. Syukran corona, terima kasih corona. Kata apa benda ustaz ni? Orang duk kurung dalam rumah dia nak main terima kasih corona. Dia kata apa? Kami dah berjuang berpuluh tahun ceramah nak tutup kelab malam, tak tutup. Kami dah berjuang berapa tahun dah nak hapuskan pusat judi, tak hapus. Mari corona, semua tutup. Kita kata Masya Allah. Ada orang tanya pula, Ustaz, masjid tutup tu macam mana? Itu masalah kita tanya. Kalau kata corona mari tutup pula kelab malam, tutup pusat judi, tutup pusat pelajaran, tutup pusat maksiat tutup, kita kata biar corona semua mari pun tak apa. Tak. Tapi masalah masjid tutup juga, kenapa? Sebab apa masjid tutup? Kata Datuk Syekh ni, dia kata masjid tutup sebab kamu tak boleh tutup kelab malam, kamu tak boleh tutup tempat maksiat, maka corona datang tutup semua, dia tutup all, semua sekali tutup, lockdown, habis sampai ke masjid. Sebab lemahnya kita dalam melaksanakan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allahu Akbar. Saya kata ini satu sentap yang agak berat untuk kita terima, tapi terimalah, kerana itulah yang cukup bahaya. Maka para jemaah sekalian, penyakit yang ada dalam hati inilah penyakit yang merusakkan ukhuwah. Penyakit yang merusakkan ukhuwah kita apa? Penyakit dalam hati. Ini yang kita bimbang hari ini. Tengok orang lebih sikit, kita sakit. Kalau tengok orang lebih, kita nak jadi macam dia, itu dia panggil ghibtah. Ghibtah ni dalam hadis Nabi sebut, la hasada illa fisnataini. Tak boleh kita nak jadi anak hasad. Hasad di sini dengan makna kita nak jadi macam orang tu. Bukan hasad makna nak suruh hilang hilang nikmat orang, tapi hasad dengan mana nak jadi macam orang dia. Kita tengok orang ni orang alim, kita nak jadi alim juga. Nak alim macam mana? Baca baca Fatihah pun gagak-gagak dah. Tak sempat dah nak khatam Quran, tak sempat. Tapi sekarang ni anak kita ada anak. Oh, saya ada anak.
Anak pun tak ada ustaz, ada cucu. Hantar cucu. Ambil cucu kita, pilih yang terbaik. Jangan pilih yang paling tak baik. Nah. Budak ni mengaji pun tak dia apa ni, apa dia yang profesor sekarang ni, UPKK dia panggil. Kelas para doa kafar ni. Oh ni nampak kafar pun tak jadi, atas lagi pondok lah ni. No. Mana boleh atas yang paling command sekali. Hak paling cerdik sekali, sebab orang yang nak memahami kalam Allah kena orang cerdik. Orang yang nak hafal kalam Allah kena orang yang dia punya pemikiran otak dia kena turbo, kena kuat. Itu dia panggil baru yang kita yang terbaik. Maka para jemaah sekalian, kita pilih, tak ada anak, cucu. Tak ada cucu, cari anak saudara, cari anak buah. Hantar biar mereka ni duduk dalam suasana ni. Kita kata aku nak tengok orang ni, orang alim, orang yang berkhidmat pada agama, orang yang kita nak juga dalam keluarga kita, biar ada yang apa? Yang bekerja. Jadi kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, itu tanggungjawab kita. Maka kalau Nabi kata apa? La hasada, tak boleh kita nak hasad. Hasad di sini dengan makna ghibtah, nak jadi macam orang itu kecuali dua perkara. Yang pertama, kita tengok orang alim, kita nak jadi alim. Kita tengok orang kaya, kita nak jadi kaya sebab nak infak, itu dibenarkan. Yang salahnya hasad. Apa dia hasad? Kita tengok orang kaya, kita nak suruh dia jadi miskin. No. Kita tengok pendakwah, kita nak suruh dia jadi masalah. Jadi kita kata ini tidak boleh. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita hilangkan sifat yang sangat buruk ini, sifat yang meruntuhkan ukhuwah, yang memporak-peranda ke masyarakat, iaitulah sifat hasad dalam diri kita. Kerana itu satu sifat yang cukup payah, yang saya nak akhiri kisahnya dengan sebuah kisah. Satu hari, hadis ni dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang baik. Suatu hari Nabi kita salah duduk bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi kata akan masuk ke pintu ni, yatla alaikum al-an rajulun min ahli jannah. Seorang akan masuk pintu ni, dia ni ahli syurga. Jadi orang tengok siapalah pakcik ni yang bertuah ni. Yang bertuah ni siapa? Masuk seorang pakcik, baru sudah ambil wudu, pegang selipar kat tangan, masuk. Duduk solat macam orang lain lah. Besok Nabi sebut akan masuk pintu ni seorang laki-laki daripada ahli syurga. Orang yang sama. 3 hari orang yang sama. Maka seorang sahabat nama dia Abdullah bin Amru, dia ni nak siasat apa amalannya orang ni sampai mereka begini. Nabi kita bagi anugerah 3 kali. Apa amalan? Dia pun lepas solat Isya, dia kata, Pakcik, saya ni ada masalah dengan ayah saya, nak balik ke rumah tak boleh? Boleh tak saya nak tumpang tidur sama Pakcik? Boleh? Dia kata boleh lah, nak main. Dia begitu. Dia nak siasat apa amalan boleh jadi pakcik ni balik lepas solat Isya, solat sampai subuh, bengkak kaki. Tak, dia tidur macam biasa juga, dekat nak suruh bangun, bangun, kita tahajud. Lepas 3 malam dia tanya, Pakcik, sebenarnya saya tak ada masalah apa-apa dengan ayah saya, cuma saya mari nak siasat apakah amalan yang ada pada Pakcik sehingga Nabi sebut orang ni akan masuk ahli syurga, masuk ke pintu ni. Saya tengok orang yang sama Pakcik belakang. Apa amalan? Allahu Akbar. Kata dia Pakcik radhiyallahu anhu, ma huwa illa ma ra'ait. Amalan aku seperti yang kamu tengok, aku tak berlakon. Ada orang kata ada orang, itu je amalan aku. Aku tidur di awal malam, bangun tahajud di akhir malam. Tak lebih daripada itu, tak. Hai. Kata dia Abdullah, ada benda lain ni. Takkan setakat tu je. Tak pernah sabar setakat tu je Nabi bagi anugerah yang besar. Dia pun nampak budak ni tercengang. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadi minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan. Dia kata, anak, ada satu ya. Kalau ada kelebihannya, maka inilah kelebihan dia. Tak ada dalam hati aku ni benci pada mana-mana orang beriman, tak ada. Tak ada menipu orang, tak pernah tipu orang. Tak pernah sakit hati orang, tak pernah sakit hati orang. Jadi aku ni tenang hidup sebab tak benci, tak sakit hati pada orang. Kata dia Abdullah, hadhihi allati balaghat bik.
inilah darjat yang kau sampai kepada martabat ini sebab hati kamu bersih, tidak ada ghil, tidak ada hasad, tidak ada benci pada orang beriman. Maka inilah yang melayakkan Tuhan mendapat anugerah besar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyallati la nutiq, inilah yang kami tak mampu nak buat. Allahu akbar. Jadi para jemaah sekalian, kita simpulkan tajuk kita ni, iaitu yang pertama sekali kita mantapkan ukhuwah fillah. Dan ana terima kasihlah kepada sahabat-sahabat, walaupun kita kadang-kadang jarang bertemu, tapi bila bertemu mencari peluang untuk berjumpa, untuk memantapkan ukhuwah fillah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang terjadi sama-sama kita dah mesti dalam ada benda-benda yang kita suka tak suka, tapi utama sekali al-ukhuwah fillah kita letak di situ. Kita sayang orang kerana Allah, tidak adalah hati kita ni perasaan benci pada orang beriman. Mudah-mudahan kita layak duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.